Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sambungan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi itu kami telah bentangkan ia, dan kami kukuhkan padanya dengan bukit bukau gunung ganang. Kami tumbuhkan di atasnya daripada setiap sesuatu mengikut sukatan timbangannya, ukurannya. Kami jadikan untuk kamu di atas muka bumi ini adanya ma'aish, kehidupan untuk kamu dan untuk orang-orang yang bukanlah kamu yang menjaga rezekinya. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Dan tiadalah sesuatu melainkan di sisi kamilah segala perbendaharaannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Dan kami menghantar angin untuk tujuan mengahwinkan benih jantan dengan benih betina, berlakunya pendebungaan. Fa anzalna minas samaa'i ma'a. Dan kami turunkan daripada langit air, ini air hujan. Fa asqainakumuhu. Maka kami siramkan untuk kamu akan tanaman di atas muka bumi. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan tidaklah kamu yang menjadi penyimpan bagi segala yang terhasil di atas muka bumi. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kamilah yang akan mewariskannya. Sesungguhnya kami mengetahui siapakah yang terdahulu daripada kamu dan siapakah yang terkemudian. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang akan menghimpunkan mereka. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam ayat sebelumnya telah kita baca minggu lepas, tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit adanya buruj, planet-planet, gugusan bintang yang Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan syaitan. Kalau ada sesiapa di antara mereka yang cuba mengganggunya, pasti akan dikejar, diburu dengan bola api daripada bintang. Beralih kepada tanda kekuasaan Allah yang terdapat di atas muka bumi. Bumi ini besar. Madadna ha farashnaha. Bumi ini kami bentangkan ia. Bentang ini bukan menafikan sifat kurawiyah, sifat sfera atau bulatnya bumi. Pada pandangan manusia yang kecil, bumi ini dilihat terbentang luas. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan juga wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kepada bumi tidakkah kamu lihat bagaimana ia dibentangkan dengan begitu luas. Bumi adalah suatu planet yang besar untuk kehidupan manusia. Allah Ta'ala ciptakan bumi dan langit sudah lama sebelum ciptakan Nabi Adam. Setelah Adam dikeluarkan daripada syurga, lalu dikatakan Kul nahbitu minha. Dikatakan kepadanya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan untuk kamu di atas muka bumi ini tempat untuk kamu mustaqar, menetap. Dan di atas muka bumi adanya mata', adanya kesenangan, adanya nikmat, disediakan rezeki sampai tempoh yang tertentu. Allah Ta'ala jadikan bumi begini sifatnya untuk kemudahan manusia.
Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan semua di atas muka bumi ini untuk kamu. Semua yang ada di atas muka bumi ini manfaatnya untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk kamu zalu dan bersifat dimudahkan. Bumi ini tunduk atau mudah untuk kegunaan manusia. Diperintahkan untuk manusia berjalan pada setiap penjuru di atas muka bumi dan makanlah rezeki yang terdapat di atasnya. Bumi yang besar ini telah dilengkapkan oleh Allah Ta'ala dengan satu sistem yang disebut adanya tarikan graviti. Kalau tidak ada graviti, kita tidak akan hidup dengan teratur atau dengan sempurna sebagaimana yang ada sekarang. Graviti membolehkan kita berada tetap di atas muka bumi dan apa-apa objek tidak terapung di atas udara. Itu sifat bumi yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan bumi ini dipenuhi dengan air. Bermanda dengan planet lain, kelebihan buminya ada air. Atas tanah ada permukaan air, di bawah lapisan tanah ada air. Atas daripada kepala kita adanya awan. Awan tu air, as-sahab. Adanya wab, air. Atas air, atas muka bumi air, bawahnya air. Kalau kita korek tanah, kita akan jumpa air. Sama ada untuk dijadikan telaga, adanya air dalam tanah. Rupa-rupanya planet bumi dipenuhi dengan air. Dan air adalah sangat signifikan dengan kehidupan manusia. Sebab semua makhluk ini Allah Ta'ala ciptakan daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan daripada air setiap benda yang hidup. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Ta'ala menciptakan setiap makhluk yang melata di atas muka bumi daripada air. Kehidupan itu bermula dengan air. Itu cantuman daripada hidrogen dan oksigen. Dia punya gas yang Allah Ta'ala ciptakan, dia wujud secara zaujain, berpasangan. Komponennya antara dua. Sebab tu kalau kita ngaji sains, molekul atom tu dia bergerak dalam bentuk, dalam satu dalam satu kerangka dia yang ada pasangan dia. Dia tidak akan bersendirian. Setiap nukleus yang ada pada atom itu dia ada pasangan dia. Maka itulah ciptaan Allah untuk makhluk, semua makhluk yang terdapat di alam ini. Berdasarkan kepada ayat, kalau kita rujuk dalam surah Al-Zariyat, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi ini telah kami bentangkan untuk manusia, maka Allah Ta'ala dialah sebaik-baik yang membentangkannya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan setiap sesuatu itu kami ciptakan berpasangan. Setelah disebut bumi ini sifatnya terbentang, disebut makhluk itu Allah Ta'ala ciptakan zawjain, berpasangan. Berpasangan, sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak. Makhluk yang wujud di atas muka bumi sifatnya berpasangan. Sama ada yang kita lihat atau yang kita tidak lihat. Yang kita lihat ni biasanya kita tahulah. Yang kita tidak lihat, boleh jadi kita tahu setengahnya dan boleh jadi kita tidak tahu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan al-azwaj, berpasangan segala makhluknya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Sama ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh daripada bumi, wa min anfusihim, daripada diri mereka sendiri manusia, wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang mereka tidak ketahui. Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini bersifat al-azwaj, berpasangan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan juga apa-apa yang manusia tidak ketahui. Sebab begitulah sunnatullah, peraturan Allah, ketetapan Allah untuk makhluk yang hidup di atas muka bumi yang sifatnya terbentang ini. Dan kami kukuhkan di atasnya wa alqaina fiha rawasi. Rawasi merujuk kepada jabalan, al-jibala thawabit, bukit bukau yang kukuh ataupun gunung gana yang sangat utuh.
Dijadikan bukit bukau sebagai pasak bagi bumi. Wa alqaina wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah Ta'ala kukuhkan bumi ini dengan adanya rawasi, bukit bukau, gunung ganang, supaya kamu tidak bergoyang, kamu tidak bergoncang, dengan sebab telah dikukuhkan binaan bumi dengan adanya bukit bukau. Kita kata pasak, bukit bukau menjadi pasak. Sesuatu bangunan kalau dibina mesti ada tiangnya. Semakin tinggi bangunan, maka tiang dalam tanah semakin jauh. Tapi kalau bangunan itu tidak tinggi, mungkin dia punya tiang yang menjadi konkrit dalam tanah itu tidak berapa tinggi. Ketinggian bangunan, maka begitulah kedalaman tiang dalam tanah. Oleh kerana bumi ini besar, untuk memastikan bumi ini tidak bergegar, maka adanya bukit bukau yang banyak. Allah Ta'ala menjadikan, contohnya kawasan utara daripada Khatulistiwa, khususnya kawasan banjaran Himalaya, kawasan yang penuh dengan bukit bukau, termasuklah negeri China, di utara Tibet, Nepal, dan atas pada benua India. Sebab dia menjadi kawasan yang seimbang antara dua hemisfera utara dan hemisfera selatan. Kalau tidak, bumi ini akan jadi wallah jadi macam mana, congik ke apa, wallah alam, menyebabkan kehidupan manusia tidak stabil. Ini tanda-tanda kekuasaan yang perlu manusia fikir. Kewujudan ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi atas kehendak Allah. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami tumbuhkan di atasnya daripada setiap sesuatu yang telah ada ukurannya, telah ada kadarnya. Kami tumbuhkan di atas muka bumi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang telah ditentukan dengan mizan maklum, dengan sukatan, dengan ukuran yang sudah diketahui, dengan hikmah dan maslahat. Kita melihat tumbuh-tumbuhan ini, ada tumbuh-tumbuhan yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi. Kalau kawasan hutan yang pekat, ada pokok yang sangat besar dan tumbuhan yang sangat rapat. Hutan yang pekat, kewujudan ini sebenarnya ada hikmah untuk mengseimbangkan sistem ekologi dalam alam, antara keperluan hidrogen dengan keperluan oksigen dengan karbon dioksida. Sebab bila disebut tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi, ianya menghasilkan oksigen untuk keperluan manusia, sebagaimana manusia menghasilkan karbon dioksida untuk keperluan tumbuh-tumbuhan melakukan proses respirasi ataupun proses fotosintesis pada klorofil dalam daunnya. Sebenarnya ini berlaku dengan kehendak Allah, bukan manusia yang susun, Allah Ta'ala yang susun. Mauzun, dengan ketentuan yang sudah ada ukurannya. Mauzun, banyak mana sikit mana. Seadanya manusia tidak menjaga alam sekitar yang Allah Ta'ala berikan, maka akan berlaku kemusnahan. Kehidupan ini menyebabkan kita rasa tidak selesa, kerana berlaku ketidakseimbangan antara keperluan oksigen dan karbon dioksida. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dalam ayat surah Ar-Ra'd yang telah kita baca sebelum ini, setiap sesuatu di sisi Allah sudah ada kadarnya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan kadar yang tertentu. Kenapa syurga itu disebut dengan jannah atau jannatin, taman-taman yang adanya pokok, adanya tumbuh-tumbuhan. Sifat syurga itu dia punya background color dia, warna latarnya adalah warna green, warna hijau. Mudhammatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kedua-dua syurga itu warna latar belakangnya warna kehijauan. Syurga itu bersifat hijau. Hijau dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia yang Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah sebenarnya sangat berkait dengan tumbuh-tumbuhan, sangat berkait dengan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana tumbuhnya tumbuhan daripada tanah, begitulah manusia itu Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah. Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah.
Kita memerlukan apa sahaja makanan, sebab makanan sebenarnya berasal daripada tanah. Kalau kita makan daging kambing, daging lembu, kambing lembu makan rumput. Rumput itu daripada tanah, asal daripada tanah. Manusia diciptakan daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu, ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu, dan daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan untuk kehidupan yang satu lagi, taratan ukhra, kehidupan selepas mati. Sangat menarik kalau kita mengkaji kehidupan alam flora dan fauna, alam tumbuh-tumbuhan dan alam binatang yang terdapat, khususnya kalau kita di Malaysia, hutan hujan tropika yang tidak terdapat. Kalau pergi negara Arab yang kawasan Sahara, kawasan yang penuh dengan padang pasir, mana suasananya berbeza lah. Kalau orang Arab mari, dia akan merasa takjub. Lalu mungkin dia akan mengatakan, pokok kayu yang banyak ni tanah kan? Kita tak tanah pun sebenarnya belakang rumah kita, cakap ada tembah naik pula musim-musim hujan ni. Mesin rupuk naik pula rupuk. Sana memang tak ada rupuk yang naik. Kalau naik rupuk yang ditanam, lepas tu perlu kepada air yang cukup banyak, sebab muka buminya begitu, cuacanya begitu. Baik, itu tumbuh-tumbuhan kami jadikan untuk kamu di atas muka bumi ma'ayish, kehidupan. Kami telah sediakan untuk kamu, yakni asbaban ma'aisyah wal hayatil mulaimah min ghada'in wa dawa'in. Kami telah sediakan untuk kamu di atas muka bumi sebab-sebab kehidupan, ataupun kehidupan yang munasabah, yang sesuai, kerana adanya makanan dan adanya ubat-ubatan, adanya libasin, pakaian, adanya ma'in, air, wa nahwiha, dan seumpamanya. Telah dicukupkan untuk manusia apa-apa sahaja yang menjadi keperluan manusia. Kita perlu kepada minuman, ada air. Kita perlu pada makanan, ada makanan. Kita perlu kepada pakaian, ada benda-benda yang boleh dijadikan pakaian. Semuanya telah disediakan. Cuma tunggu kita fikir dan kita buat. Dan ianya disediakan bukannya bersifat abasan, saja-saja, suka-suka, ataupun majanan, percuma, tetapi ada hikmah atas tujuan untuk manusia bersyukur kepada Allah dan beribadat kepadanya. Adapun di planet lain, di tempat lain, tidak wujud sifat ma'ayish. Wa ja'alna lakum fiha merujuk pada fil ardi, di atas muka bumi kami jadikan untuk kamu adanya ma'ayish. Ini telah disebut dalam ayat awal surah Al-A'raf, wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah kukuhkan, kami telah teguhkan kedudukan kamu di atas muka bumi, wahai manusia, menjadi makhluk yang berkuasa, atau manusia makhluk yang ada kehidupan yang bertamadun. Dan kami jadikan untuk kamu di atas muka bumi adanya sebab-sebab kehidupan, sebab-sebab yang membolehkan manusia hidup. Kalau manusia hidup di planet lain, mungkin tidak boleh bernafas sebab tak ada oksigen, tidak ada air, tidak ada makanan. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan bumi ini tempat yang paling sesuai. Setelah dikeluarkan Adam daripada syurga, lalu dikatakan, kamu tinggallah di atas muka bumi ini, kerana bagi kamu di atasnya ada mata'un ilahin, ada nikmat, ataupun ada disediakan kemudahan sampai tempoh yang tertentu. Wa man lastum lahu biraziqin, dan kami jadikan untuk kamu di atas muka bumi juga adanya pembantu-pembantu, adanya binatang-binatang lain, yang mana tidaklah kamu yang memberi rezeki kepadanya, tetapi Allah Ta'ala dialah yang yarzuqukum wa iyyahum, dialah yang memberi rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Di samping manusia ada juga makhluk lain, makhluk-makhluk lain yang hidup bersama dengan manusia, ad-dawab, al-an'am,
binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, binatang ternakan, ataupun binatang yang menjadi peliharaan kita. Kita pelihara kucing, kucing ni makan, dia tak ada cari makanan sendiri, dia berhajat kepada adanya manusia. Di mana ada manusia, di atas ada kucing, mesti ada. Sebab dia hidup, sebab dia memerlukan kepada manusia yang menjaga. Tetapi sebenarnya rezeki bagi dia bukan kita yang tentukan, Allah Ta'ala yang berikan. Cuma kita ni sebagai saluran sahaja untuk sapa kepada dia. Kita manusia ni sebagai saluran sahaja. Hakikat rezeki itu daripada Allah. Kerana bukanlah kamu yang memberi rezeki kepadanya. Seperti ayat dalam surah Al-Ankabut, wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Apa sahaja dabbah, binatang yang melata yang hidup di atas muka bumi, bukan engkau ya Muhammad yang menanggung rezekinya. Allah dialah yang memberi rezeki kepada makhluk itu, termasuklah dia memberi rezeki kepada kamu. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, bukan engkau yang menanggung rezekinya. Jadi tugas Nabi hanyalah tablighud dakwah, menyampaikan dakwah. Jaminan rezeki itu ada di sisi Allah. Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, ingatlah kepada nikmat Allah ke atas kamu. Adakah terdapat khalik, pencipta selain daripada Allah yang boleh memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Maka jawapannya la, tidak ada. Khalik, pencipta yang memberikan rezeki, dialah Ar-Razzaq, Ar-Razik, huwa Allah, dialah Allah. Sebab itu dalam bab rezeki kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Sudah ada jaminan di sisi Allah. Kita hanya diminta laksanakan apa yang dia suruh, insya-Allah ada rezekinya. Ada rezeki untuk makhluk berkenaan. Hingga kan kepada orang kafir sekalipun Allah Ta'ala beri rezeki untuk dunia. Atas dunia ni semuanya Allah Ta'ala bagi, tanpa mengira orang beriman orang kafir, atau sifat Rahman. Dan tidak ada sesuatu pun yang kita boleh mengharamkannya kecuali ada nas yang mengharamkannya. Asal sesuatu rezeki itu bersifat halal dan harus. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan segala perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-Nya, dan juga apa-apa yang baik daripada rezeki. Asalnya semua itu adalah halal dan harus. Haram itu adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah. Kalau tidak dinyatakan haramnya, maka kekal dengan hukum asal harus dan halal. Sebab itu kaedah fiqh menyebut al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi sesuatu adalah bersifat harus. Ma lam yarid fihi nassun fi tahrimihi, selagi mana tidak datangnya nas, tidak munculnya dalil mengatakan ianya haram. Sebab itu dalam bab rezeki semuanya dikira halal ataupun dikira harus untuk kita mengambilnya, kerana dijadikan segala yang di atas muka bumi ini untuk kita, bukan untuk lain, untuk kita. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu, dan tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi kami jugalah segala khazain. Khazain segala perbendaharaan, segala kekayaan yang tersimpan ada di sisi Allah. Kerana segala kekayaan yang tersimpan di langit di bumi ini milik Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Segala khazanah, segala kekayaan, perbendaharaan yang tersimpan di langit dan di bumi adalah milik Allah, tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Kekayaan ini adalah milik Allah. Yang ada pada manusia sebenarnya bukan milik manusia secara mutlak, ia milik manusia secara majazi, tidak secara hakiki. Manusia memilikinya, tapi itu bersifat majazi. Kita ambil benda hak bukan hak kita, sebenarnya hak Allah. Al-malu malullah, harta ni adalah harta milik Allah.
Maka Nabi SAW diminta untuk beritahu, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Qul la aqulu lakum, katakanlah, aku tidak pernah beritahu kamu, aku tidak pernah nyatakan kepada kamu bahawa segala khazanah-khazanah perbendaharaan, kekayaan, harta benda langit bumi itu milik aku. Ia adalah milik Allah dan bukan ada di sisiku. La aqulu lakum indi, aku tidak kata benda tu ada dengan aku, tak. Ia adalah milik Allah dan kepunyaannya. Jadi nak apa-apa mintalah kepada Allah, dan tidaklah ia mengurangkan apa yang di sisinya. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Allah Ta'ala berkata dalam satu hadis kursi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya semua manusia yang terawal yang terakhir, jin, sama ada kamu daripada yang terawal yang terakhir, jin atau manusia, berhimpun dan meminta kepada aku, semuanya pakat minta, maka ma naqasa zalika min indi illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Tidaklah permintaan kamu itu, kalau kamu minta, ya, aku akan berikan setiap dia memintanya dengan permintaannya itu, tetapi tidaklah mengurangkan apa-apa yang ada di sisiku melainkan sebagaimana kurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Kita ambil jarum, cik aja jarum, bila akak setitik air lekat di jarum, itulah nikmat yang diberikan kepada manusia. Air laut itu masih banyak lagi, mana tidak akan surut. Segala kekayaan khazanah milik Allah tidak akan terjah sedikit pun kalau diberi kepada semua manusia apa yang mereka minta. Bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wahai manusia, Allah Ta'ala itu bersifat kaya dan kamu pula sangat fakir dan berhajat. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu adalah makhluk yang sangat fakir. Fakir ni tak nanti kata tak ada harta. Fakir ni satu makhluk yang sifatnya sangat berhajat kepada Allah. Kalau kita ada harta, tiba-tiba kita sakit, siapa boleh beri jaminan harta yang banyak dapat menyembuhkan kita daripada sakit? Sebab yang menentukan kita sakit sihat bukan harta. Ya, kita kata dengan harta kita boleh ikhtiar cari doktor, cari obat, tapi belum tentu doktor dan obat tu boleh menyembuhkan kita. Sebab sakit itu Allah Ta'ala yang ciptakan, dan sembuh daripada sakit, asyifa minal marad, sembuh atau pulih daripada sakit, Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma kita ikhtiar dengan cara cari doktor, cari perawat, cari obat dan sebagainya. Jadi kita sangat-sangat berhajat kepada Allah dalam kehidupan kita, sama ada nikmat yang berbentuk maknawi ataupun hissi yang kita tak nampak ataupun yang kita nampak. Nikmat sihat ni adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, bersifat juga yang bersifat maknawi. Adapun nikmat makanan minuman itu adalah nikmat yang bersifat hissi. Jadi semuanya adalah milik Allah dan sisinya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkan ia kecuali dengan kadar yang tertentu. Termasuklah rezeki yang ditentukan untuk hamba-hambanya. Tak serupa, ada orang setara ni, ada orang setara tu, ada orang banyak lagi, ada orang sikit. Walau basatallahu rizqa li'ibadih, kalalah Allah Ta'ala bentangkan rezeki kepada hambanya, yakni dengan seluas-luasnya semua jadi kaya belaka, nescaya labaghaw fil ardi, nescaya mereka akan bersikap melampau keterlaluan di atas muka bumi. Manusia ni boleh-boleh harta, dia akan jadi meto, dia akan jadi lupa daratan, dia akan jadi besar kepala. Maka jadilah dia orang yang suka melakukan kerosakan dengan sebab harta benda ini. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah Ta'ala menurunkan dengan kadar yang dia kehendaki. Dan kadar itu berbeza, ada orang dapat banyak ni, ada pun banyak ni. Sebab kehidupan di dunia Allah Ta'ala yang tentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang telah agih-agihkan kehidupan di atas muka bumi untuk mereka. Jadi kalau kita melihat adanya perbezaan status sosial manusia itu yang berbeza, orang ni
pertaraf jutawan, hak ni million, hak ni billion. Yang ni biasa-biasa. Hak tu kaya juga, tapi kaya sekadar ratus ribu je hartanya. Hak ni pula sikit. Ada yang sangat miskin. Semuanya adalah ketentuan daripada Allah, dan setiap satunya ada kebaikan dan ada kekurangan. Untuk diuji siapakah yang sabar dan siapakah yang bersyukur. Tidak perlu orang yang susah bersedih dengan kesusahannya, dan tidak perlu orang yang hidup senang lena merasa terlalu happy, senang hati, gembira dengan kesenangan. Sebab Allah boleh tarik bila-bila masa, dia akan persoal di akhirat nanti akan nikmat yang telah diberikan semasa di dunia. Biqadarin ma'lum, dengan kadar yang sudah diketahui. Kadang-kadang kita mengeluh setengah tu kata dia dah berusaha, dah bekerja macam-macam cara, tapi tak kaya-kaya. Dia kata macam mana nak ubah kehidupan, macam mana nak ubah kehidupan supaya rezeki itu lebih banyak, dan supaya tahap kehidupannya lebih baik, dan dia menjadi lebih kaya daripada yang sebelumnya. Maka kita berusaha. Okey, kita boleh berusaha. Sama ada Allah Ta'ala mengizinkan kita jadi kaya atau tidak, dalam dua lagi. Wa ma nunazziluhu, tidaklah kami turunkan segala khazanah yang tersimpan di langit di bumi untuk diberikan kepada manusia, illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan kadar yang sudah ditentukan. Jadi ketentuan Allah tidak kita ketahui. Kalau dapat banyak, kena syukur. Dapat sikit, kita kena syukur juga. Setiap yang Allah Ta'ala tentukan ada hikmah, membawa kepada sifat redha. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, tanda kekuasaan yang berikutnya, kami utuskan angin, kami hantar angin yang bertiup atas tujuan untuk lawaqih, untuk melakukan proses pendebungaan antara bunga daripada pokok jantan dengan pokok betina, akhirnya menghasilkan buah. Dia tidak makhluk binatang saja, tidak manusia saja, perlu kepada persenyawaan antara benih lelaki, benih perempuan untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Tapi upaya tumbuhan begitu, jadi dia ada sifat. Sebab pada macam tadilah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjan, setiap sesuatu kami ciptakan berpasangan. Ciptakan berpasangan. Mungkin kita tanya pokok betik naik-naik, pokok betik jatuh tak buah. Yalah, dia ada manfaat untuk memberi benih kepada pokok betik betina yang akan berbuah. Jadi angin yang bertiup telah melakukan proses pendebungaan dengan izin dan perintah daripada Allah. Kita pun tak fikir macam mana angin yang bertiup tu boleh hantar untuk tempat yang jauh, sebab kita tak nampak. Ini semua adalah urusan Allah dan kerjanya. Allahul ladzi yursilur riyah, Allah Ta'ala dialah yang menghantar angin. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih, dialah yang telah menghantar angin sebagai pembawa berita gembira di hadapan rahmatnya. Angin yang bertiup sama ada untuk kegunaan dari sudut apa tadi, lawaqih, proses pendebungaan untuk kapal-kapal yang berlayar. Zaman dulu kapal tak ada enjin, menggunakan layar. Kalaulah kapal tu tidak tidak terdapat angin yang bertiup, maka dia akan fayadhallalna rawakida ala dhahri in yasha' yuskinir rih. Kalau kami kehendaki, kami boleh hentikan angin. Fayadhallalna rawakida ala dhahri, lalu jadilah kapal itu kaku, beku, tak gerak di situ, di atas permukaan laut, dengan sebab tidak ada angin. Kama annana ja'alna ar-riyah wasail izalatil ghubar 'anil ashjar, sebagaimana kami jadikan angin sebagai alat untuk menghilangkan debu daripada pokok-pokok, bagi membolehkan berlakunya proses fotosintesis yang memproses makanan untuknya. Maka berkata Ibn Abbas, ar-riyah lawaqih lisyajari walis-sahabi, angin itu menjadi sebab kepada berlakunya
apa dia, kalau pokok-pokok kita panggil pendebungaan, kalau awan kita panggil pembenihan. Angin yang bertiup menyebabkan awan hak kecil beripung, akhirnya berkumpul menjadi kelompok air yang besar, itulah hujan. Adapun untuk tumbuh-tumbuhan, angin menjadi ejen yang membolehkan benih bunga daripada, dipanggil apa kalau belajar daripada stigma. Pada stigma tu dia boleh pergi kepada melekat, dia ada benda yang melekat, maka berlakulah proses pendebungaan yang menghasilkan buah. Hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang sangat ajaib untuk kita renungkan. Sebab kalau benda tu nak dibuat oleh manusia, proses pendebungaan ni pernahlah berlaku hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lawaqih at-talqih dilakukan oleh orang Arab untuk mempercepatkan proses buah tamar, buah ataupun pokok tamar ni buah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebahagian pekebun tamar yang melakukan proses talqih, proses dia ambil benih pokok tamar, benih jantan pokok tamar diletakkan dekat dengan pokok betina yang berbuah. Lalu Nabi SAW menyatakan, kenapa kamu tidak biarkan begitu sahaja? Lalu mereka yang mendengarnya menganggap kata-kata Nabi ini adalah suatu perintah daripada urusan agama. Lalu tak buat. Bila tak buat, kebetulan pada musim itu hasil buah tamarnya tak lebat mana, buahnya tak jadi mana. Lalu Nabi menyatakan bahawasanya yang aku beritahu itu atas pandanganku, tak ada kena dengan urusan agama. Nabi hanya beritahu dalam urusan berkaitan dengan urusan dunia. Lalu dia kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, ataupun bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, termasuk dalam urusan pertanian dan proses talqih, pendebungaan. Sebab itu berdasarkan kepada hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim, para ulama menyatakan semua yang datang daripada Nabi SAW perlu dilihat sama ada ia bersifat masyru'iyah ataupun ghair masyru'iyah, sama ada ia disyariatkan dalam agama ataupun tidak disyariatkan. Dan hal yang berkenaan dengan bab pertanian, ia bukan sesuatu yang disyariatkan, sebab Nabi bukan diutuskan untuk jadi pegawai pertanian. Nabi SAW diutuskan untuk ajar urusan agama. Cuma dia bagi pandangnya atas apa yang dia lihat. Kemudian pandangan dia itu tidak menepati hasil yang dikehendaki. Akhirnya dia memberi kebebasan. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Mana dalam bab pertanian, kamu boleh melakukan apa yang kamu kehendaki berdasarkan pengalaman. Adapun yang aku beritahu hanyalah sekadar pandanganku semata-mata dan bukannya wahyu daripada Allah. Baik. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama', kami turunkan daripada langit air yakni air hujan. Fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Satu nikmat yang besar adanya hujan, adanya air yang turun daripada langit. Kita di Malaysia kita mendapat air yang secukupnya, berbanding dengan kawasan tanah Arab yang airnya tidak mencukupi. Nikmat Allah telah ada banyak. Air yang mencukupi, kadang-kadang lebih air. Air ni kalau cukup, okey, air itu menjadi suatu, hujan itu menjadi sayyiban nafi'an, hujan yang memberi manfaat. Apabila seorang lelaki datang bertemu Nabi ketika baginda sedang baca khutbah Jumaat dan memberitahu hujan sudah lama tidak turun, berlakunya kemarau yang panjang, halakatil amwal wangqata'atis subul, harta benda telah musnah dan jalan-jalan kehidupan sudah hampir terputus. Kalau begitu berdoalah supaya diturunkan hujan. Masa itu Nabi tengah baca khutbah, lalu terus dia berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Terus turun hujan. Maknanya tak ada kata habis khutbah ataupun belum sempat solat Jumaat, hujan sudah turun. Hujan turun berterusan
beberapa hari. Kemudian datang pula orang lain, dia kata, ya Rasulullah, berdoalah supaya Allah Ta'ala menahan hujan daripada turun. Sebab hujan itu sudah lebih, dia punya airnya sudah banyak sangat. Lalu dia berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhira'. Apa dia lagi sebut? Wa manabitis syajar. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang turun di keliling kita, bukan atas kita. Maknanya tidak menimpa kami, turun di tempat lain pula, di sekeliling kawasan yang lain, bukan di atas kami. Ya Allah, jadikanlah hujan di kawasan-kawasan bukit bukau, kawasan tempat-tempat tanam-tanaman, bukan kawasan penempatan orang ramai di Madinah. Jadi hujan ini dia ada dua, sama ada hujan yang membawa nafi'an, membawa manfaat kebaikan, ada hujan yang membawa bencana, membawa musibah. Sebagaimana berlaku kalau adanya kejadian apa dia, ribut taufan. Taufan tu bawa air hujan yang lebat, yang akhirnya membawa kemusnahan. Kami siram kamu dengannya, fa asqainakumuhu. Siram, asqaina, saqa ni beri minum, asqaina ni beri minum, saqa yasqi, asqainakumuhu, kami yang beri minumnya untuk kamu. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, adakah kamu yang menurunkan daripada awan atau kami yang menurunkannya? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun, kalau kami kehendaki nescaya kami jadikan ianya masin, mengapakah kamu tidak bersyukur? Air hujan ini tidak supaya laut. Padahal sebahagian proses yang berlaku air hujan itu sebenarnya mai daripada laut. Sebab ketika berlaku proses penyejatan, wap air daripada bumi naik ke udara, dia bercampur daripada darat, daripada laut. Dan air di kawasan laut sebenarnya lebih banyak di kawasan daratan. Bila bercampur di atas turun-turun, tak ada orang masing. Gimana? Siapa yang menjadikan hilang sifat masing? Padahal sebahagian air yang turun daripada langit itu sebenarnya mai daripada laut. Bila berlaku proses, kita tak terfikir pun gitu. Kenapa? Kemana hilangnya masing? Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam suratul Waqi'ah, law nasha'u ja'alnahu ujajan, kalaulah kami kehendaki untuk menjadikannya masin, nescaya ia akan menjadi masin. Falaula tashkurun, mengapakah kamu tak boleh bersyukur? Kalau jadi masin belah mana? Ia akan merosakkan tumbuh-tumbuhan sebab tinggi kandungan garam dalam air itu sendiri. Sebab tu kalau musim hujan, orang kata hujan mula-mula tu tak boleh, budak-budak tak main hujan, demam sebab dia turun bersama dengan asid mereka awal. Kemudian beberapa minit lepas tu, 5 minit, 10 minit, bolehlah nak mandi hujan, sebab asid tu sudah hilang. Air yang turun daripada atas, dia akan bercampur dengan asid yang ada dalam debu-debu ataupun gas-gas yang terapung di udara. Tujuannya untuk proses pembersihan. Bagaimana air telah berfungsi sebagai suatu medium, sebagai ejen untuk tathir, tazkiyatul jaw, untuk bersih, untuk sucikan udara daripada ghubar, daripada dukhan, daripada debu, daripada asap yang di dalamnya tersimpan pelbagai jenis bahan-bahan yang sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa wa arsalna ar-riyah fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun, bahawa sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan. Akhirnya kembali kepada persoalan hidup dan mati. Bermula daripada cerita bintang, bumi, apa dia lagi, tumbuh-tumbuhan, hujan, angin. Kamilah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang berkuasa menghidupkan dan dia jugalah yang mematikan. Kita tidak boleh lari daripada suatu hukum yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan, adanya kematian dan adanya kehidupan. Apabila dicabut nyawa, roh daripada apa sahaja makhluk, maka semuanya akan mati.
Sebenarnya ruh kita ni, kita tidak sedar ruh kita ni ada kaitan dengan cas elektrik. Sebenarnya elektrik ni ada di mana-mana. Dalam udara ada elektrik. Sebab tu kalau kita terkena current elektrik yang mengalir dalam wayar, kita akan mati sebab badan kita tidak mampu untuk menanggus cas elektrik yang sangat tinggi voltan. Badan tubuh kita ada elektrik statik. Sebenarnya klinik kita banyak cas elektrik. Apabila berlaku kilat pada hari berlakunya hujan, kilat yang menyambar mana-mana objek, kalau ada orang dekat tu, kemungkinan orang itu akan mati sebab dia menerima tenaga elektrik sangat tinggi. Mari mana kuasa elektrik itu? Benda yang tak nampak mari mana? Allah Ta'ala yang menciptakannya, dan dia melengkapkan kepada manusia akal fikiran sehingga manusia terfikir untuk mencipta suatu kuasa, iaitu al-kahraba, kuasa elektrik. Sebenarnya benda tu dah ada dah, tapi penemuan tu hanya diketahui selepas kurun-kurun terkemudian. Mungkin zaman Nabi SAW tidak ada lampu sama sekali, tidak ada kipas, tidak ada condition, tidak ada elektrik sudah ada dah. Elektrik sudah ada sebab zaman Nabi dah ada ar-ra'du, dah ada kilat, dah ada kejadian yang berlaku ketika hujan. Adanya ar-ra'd ni guruh, adanya as-sa'iqah, bunyi yang kuat, adanya al-barq kilat. Semua itu ada kaitan dengan proses perubahan cas elektrik dalam alam ni, sama ada di langit ataupun di bumi. Akhirnya membawa kepada suatu keadaan yang disebut adanya mati, adanya hidup. Adanya mati, adanya hidup. Sebab tu bila kita bangun daripada tidur, kita rasa lain. Sebab sel-sel dalam tubuh kita kembali berfungsi dengan sempurna apabila kembali bercantum dengan roh yang telah pergi seketika semasa kita tidur. Allah Ta'ala dialah yang mematikan manusia ketika manusia itu tidur. Allah Ta'ala yang mematikan manusia ketika dia mati, dan dia yang menahan roh itu ketika orang itu tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ketika mati seseorang itu, Allah Ta'ala yang mematikan. Begitu juga wallati lam tamut fi manamiha, yang tidak mati ketika tidurnya ia. Lalu fayursilul ukhra ila ajalin musamma, dihantar kembali roh itu kepada yang lain-lain yang belum mati untuk dia hidup bagi tempoh yang tertentu. Akhir sekali ayat apa dia? Walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustakhirin. Kami mengetahui siapakah yang lebih terdahulu daripada kamu yang terkemudian. Yang terdahulu, yang terkemudian. Wallahi laqad alimna kullaman taqaddama wa halaka. Demi Allah, sesungguhnya kami mengetahui siapakah yang terdahulu dan yang telah binasa semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, dan siapakah dia yang masih hidup, dan siapakah yang akan hidup selepasnya sehinggalah datangnya hari kiamat. Siapakah yang hidup di atas muka bumi? Al-mustaqdimina, yang lebih awal, yang lebih terdahulu. Al-mustakhirin, yang terkemudian. Antara terdahulu terkemudian itu Allah Ta'ala yang tentukan. Macam kita terkemudian, kita hidup, kita sebagai umat Nabi SAW, umat akhir zaman yang terkemudian. Sebab lepas Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang lain. Dan sebelum kita telah ramai umat manusia pada zaman-zaman terdahulu yang lebih awal. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Sesungguhnya Tuhan kamu akan himpunkan manusia semuanya di hari kiamat. Pastinya akan kembali kepada Allah, kerana dia bersifat hakimun alim, maha mengetahui, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ada hukum fiqh yang boleh diambil daripada ayat walaqad alimna almustaqdimina minkum. Kami mengetahui siapakah yang lebih terdahulu, iaitu berhubung dengan kelebihan solat pada awal waktu dan kelebihan solat pada saf yang pertama ketika solat berjemaah. Orang yang solat lebih awal maka dialah al-mustaqdimina, yang lebih terdahulu. Orang yang solat pada saf yang pertama dialah al-mustaqdimina, yang lebih terdahulu.
Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awal. Kalaulah manusia mengetahui kelebihan yang ada pada seruan azan dan saf yang pertama, kelebihan yang ada pada azan, semuanya bubuk nak menjadi muazzin, nak melakukan azan, ataupun mahu solat pada saf yang pertama, kemudian lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu, kemudian mereka tidak mendapati peluang berbuat begitu kecuali dengan cara dilakukan undian, nescaya mereka akan mengundi. Undi siapa hari ni, solat subuh ni siapa yang azan, zuhur siapa yang azan, solat zuhur ni siapa yang saf pertama, solat asar ni siapa yang saf pertama. Tujuannya untuk memberi apa dia, peluang semua dapat pahala kerana berada pada kedudukan al-mustaqdimina, orang yang lebih terdahulu ataupun orang yang lebih terawal mendapat apa dia, pahala berbuat kebaikan itu. Wallahu a'lam. Minggu depan masuk tajuk lain. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta